Okey, boleh kita teruskan. So tuan-tuan dan puan, kita teruskan. Terima kasih tadi atas penerangan yang dibuat oleh Tuan Haji Arba'in. Mudah-mudahan kita dapat banyak maklumat dan kita boleh gunakan untuk panduan urus kerja kita. Baik, saya teruskan dengan sesi sharing berkaitan dengan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Tuan-tuan dan puan, saya fikir tuan-tuan telah pun dapat manual ini yang telah pun dikeluarkan awal lagi oleh KPM, di portal KPM, di Facebook KPM, dan tuan-tuan pun telah pun dapat. Base kepada apa yang ada pada dalam portal ini, dalam manual ini, yang pertamanya ialah apa yang disebut sini, setiap murid perlu ataupun mesti, setiap murid mesti kita pastikan dia dapat akses kepada pendidikan. Yang ini yang menjadi satu tunjang kepada plan pembangunan pendidikan Malaysia yang telah pun diguna pakai untuk sebelum ini. Dan satu lagi yang perlu kita lihat ialah berkaitan dengan murid perlu mesti ataupun murid berhak untuk mendapat peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. So kalau kita renung perkara nombor satu ini, sangat-sangat jelas di sini bahawa sebagaimana mungkin, seboleh mungkin kita kena pastikan murid berhak untuk dapat pendidikan itu walaupun dalam keadaan mereka tidak boleh hadir ke sekolah. Baik, kemudian yang keduanya ialah manual pengajaran dan pembelajaran ini khusus dibangun untuk membantu kita supaya kita dapat buat satu proses, kita dapat rancang satu proses pembelajaran norma baru sebagai alternatif. Dan perlu kita ingat bahawa manual ini mesti dibaca bersama-sama dengan surat perkeliling, iktisas, surat siaran, surat-surat makluman dan juga semua garis panduan yang berkaitan yang sedang berkuat kuasa. Kita dah tahu bahawa semasa PKP, kemudian semasa PKPP, kemudian keluar PKPB, telah pun ada surat-surat siaran, surat-surat pemberitahuan, surat dan juga garis panduan untuk kita guna pakai. Jadi manual ini dibaca bersama dengan surat perkeliling sedia ada. Okey, tuan-tuan, termasuklah surat perkeliling iktisas bilangan 3 tahun 1999 yang berkaitan dengan penyediaan RPH. Baik, kita pergi kepada definisi operasinya. Kalau kita lihat di sini, PDPR. Sebelum ni ada orang tanya, apa dia PDPR? Jadi hari ini kita jelaslah, PDPR ini adalah singkatan kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu yang kita laksanakan di rumah ataupun di pusat komuniti ataupun di mana-mana lokasi yang bersesuaian, Dan perlu kita ingat, bila sebut lokasi bersesuaian ni, selepas ini kita akan jumpa perkara yang berkaitan yang jelas memberikan penekanan bahawa manual ini bukan sahaja diguna hanya untuk dalam tempoh PKPB ini saja. Kan manual ini akan digunakan untuk pada masa akan datang bagi sebarang situasi yang melibatkan ketidakhadiran murid ke sekolah. Okey? Baik, PDPR ini boleh dilaksanakan sama ada dalam talian dan atau luar talian dan atau offsite. Di sini jelas disebut sama ada dalam talian
dan atau luar talian dan atau offsite. Dengan syarat, Nah, dia sebut dengan jelas dalam manual ini jelas menyebut bahawa semua yang kita rancang itu mestilah berstruktur. Mestilah berstruktur. Bila berstruktur, dia dengan jelas perlu ada kawalan, perlu ada pemantauan, perlu ada perancangan. Dan semuanya bermula dengan perancangan itu. Okey, ada gangguan sikit di layar kita. Okey, baik. Kita lihat kepada objektif. Objektif, sebelum pergi pada objektif itu, perkara nombor 5. Perkara nombor 5 kalau kita lihat di sini PDPR dilaksana apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain. Maksudnya di sini jelas bahawa PDPR ini, manual ini tidak hanya diguna pakai untuk tempoh COVID season ini saja. Kemungkinan selepas ini, katalah COVID dah habis, tapi kita masih lagi berada dalam tempoh ataupun dalam situasi baru, bencana, wabak yang lain pula. Inilah dia panduan untuk kita uruskan bagaimana kita nak rancang PDP, based learning, home based learning itu. Okay? Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, objektif PDR ini sebagai panduan untuk guru laksanakan home based learning ini secara berstruktur dan terancang. Dan yang keduanya ialah nak pastikan bahawa supaya semua murid boleh belajar dengan biasa mengikut situasi semasa berdasarkan kemudahan-kemudahan sedia ada dengan secara yang paling optimum seboleh mungkin. Ini yang kita nak pastikan, supaya dalam tempoh terdekat ini, maknanya manual ini akan mula teruji, akan mula diguna pakai, akan mula dilaksanakan untuk tempoh yang pertama ini apabila kita kena dalam PKPB ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, setakat ni boleh ya? Kemudian kita pergi kepada pendekatan dan juga kaedah. Ada dua pendekatan untuk PDPR ini. Ada dua pendekatan yang boleh kita guna. Dan dalam pendekatan itu ada beberapa kaedah. Jadi mari kita lihat satu persatu apa yang dikatakan dengan pendekatan yang boleh kita ambil, yang boleh kita buat. Yang pertama dia sebut kat sini jelas PDPR boleh dilaksana secara dalam talian atau luar talian atau secara offsite. Apa yang dikatakan dalam talian, apa yang dikatakan luar talian, apa yang dikatakan offsite itu. Okey, jom kita lihat. Baik, pendekatan yang pertama. PDPR ini bila digunakan ataupun diambil pendekatannya secara dalam talian. Okay? Kalaulah kita pilih pendekatan ini secara dalam talian, okay? Kita kena pastikan ada capaian internet yang membolehkan online learning itu berlaku, kan? Dan ada kemudahan peranti yang membolehkan murid itu belajar secara real time, secara masa sebenar dia boleh berinteraksi live itu, kan? Maksudnya kalau kita pilih yang ini, dengan kemudahan itulah kita kena ambil pertimbangan. Okay? Baik.
bila kita gunakan dalam talian ini, guru-guru boleh laksanakan PDPR melalui ada beberapa pelantar yang telah pun disediakan oleh KPM. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan DELIMA, Digital Educational Learning Initiative Malaysia ini. Maksudnya yang sekarang yang sedang kita gunakan lah. Kemudian kita ada juga pelantar Cikgu Tube. Tuan-tuan, di sini saya dapati banyak sangat, banyak sungguh perkongsian yang dibuat oleh guru-guru seluruh negara. Sekumpulan guru-guru muda yang saya kira yang sangat energetik. Mereka memuat naik pelbagai bahan yang boleh kita jadikan rujukan, yang boleh kita jadikan sumber untuk kita gunakan sama ada secara dalam talian ataupun luar talian. Baik, kita juga boleh gunakan aplikasi Google Meet ataupun Microsoft Teams secara lintas langsung macam yang kita buat sekarang. Cumanya bila macam sekarang ni dia jadi lintas langsung ni dia ada beberapa risiko lah. Kemudahan internet, murid-murid tak ada peranti dan sebagainya, peranti yang berkongsi. So yang ini kita serahkan kepada kebijaksanaan PGB, kebijaksanaan pentadbir di sekolah untuk berpakat dengan rakan-rakan guru bagaimana nak buat supaya akhirnya nanti murid-murid dapat belajar seoptimum yang mungkin. Ataupun kita nak gunakan permainan gamification ini. Cuma tadi dalam dialog prestasi bersama pengarah tadi, satu pesanan ataupun pandangan daripada pengurusan tertinggi di KPM melihat ada beberapa game yang kita gunakan sebagai saluran pembelajaran itu, rupa-rupanya nilai dia agak bertentangan dengan nilai-nilai murni. Seperti yang kita tahu bagaimana saya pun tak pernah main PUBG itu kan, tapi nampak macam budak-budak memang seronok kan, tapi ada unsur-unsur keganasan, ada unsur-unsur tidak berperi kemanusiaan dalam itu. Jadi kita diminta untuk menyemak semula kesesuaiannya game-game yang berunsur seperti itu. Jadi yang ini saya serahkan, kita serahkan kepada kebijaksanaan rakan-rakan di sekolah. Sama ada boleh buat dalam bentuk video, klip video, ataupun e-book, ataupun rakaman, ataupun tugasan yang kita muat naik dalam talian. So, yang ini terpulang pada sekolah. Okey, kemudian next, kita lihat. Pelaksanaan PDPR ini, kalau kita gunakan kaedah online dalam talian, kita kena pastikan murid ada peranti, sama ada komputer ke, komputer riba ke, tablet ke, telefon ke, dan dah tentu kita ada time frame dia, kita ada duration dia. Dan di sini diberikan satu garis panduan, harap kita dapat akur kepada panduan ini bahawa tempoh maksimum screen time, maksudnya murid boleh screen time menggunakan online ini seperti mana yang disarankan oleh American Academy of Pediatrics dan juga WHO ini untuk murid prasekolah dalam tempoh sehari. Kalau kita buat kaedah online learning ini, dia lebih kurang sejam. Yang ini sejam. Maksudnya jangan lebih lah. Jangan lebih pada sejam. Itu kira maksimum lah tu untuk prasekolah. Walaupun kita tahu kat rumah dia belasah bukan setakat sejam. Kan 12 jam pun ada. Yang mana mak ayah tinggalkan mereka anak-anak prasekolah ni guna sepanjang masa pun itu. Tetapi untuk akademik, untuk pembelajaran ini kita kena
kawal kerana kita yang beri dan kita kawal itu. Manakala untuk rendah, untuk murid rendah, murid di sekolah rendah, antara 1 hingga 2 jam. So kita ambil 2 jam. Kita ambil 2 jam. Menengah rendah, kita ambil tak lebih pada 3 jam. Menengah atas, tak lebih pada 4 jam. So ini maksimum. Maksimum. Dan mungkin kita juga perlu buat engagement, kita juga perlu buat negotiation bersama ibu bapa. Ambil kira pandangan itu. Semuanya saya nak sebut bahawa bila yang atas, yang mula-mula tadi kita sebut secara berstruktur dan terancang, masa PKP yang lalu, kita dapati ada beberapa sekolah yang mana ibu bapanya mengadu kata anak dia tidak berpeluang untuk Google Meet ni. Ibu bapa ni bila dia bersembang dengan ibu bapa yang lain, ibu bapa lain kata anak dia ada cikgu bagi Google Meet. Tapi ada beberapa sekolah kita yang sebut ibu bapanya mengadu, dia kata sekolah ni tak uruskan Google Meet classroom itu. Jadi ini terpulang. Ini atas kebijaksanaan tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan nak pastikan akhirnya nanti murid itu dapat secara optimum pembelajaran ini. Baik, pendekatan yang kedua, PDPR secara luar talian. Luar talian. Kalau dalam talian tadi dah tentu dia menggunakan data. Dia menggunakan data yang ada internet lah. Kalau luar talian, maksudnya tak perlu talian internet, capaian internet, tak perlu. Tetapi mungkin masih memerlukan peranti seperti komputer dan peranti-peranti yang lain, yang mana kita send dulu, kita upload dulu, kita muat naik dulu, kemudian murid download, dan masa itu yang kita gunakan dengan mereka. Ini yang dimaksudkan dengan pembelajaran secara luar talian. Okay? Mungkin juga boleh gunakan buku teks, buku pembelajaran. Jadi hari ini seboleh-bolehnya sepatutnya lah guru-guru kita dah pun memberikan sama ada dalam bentuk buku, dalam bentuk buku teks, biar budak bawa balik lah. Kalau yang asrama tu, biar mereka bawa balik bahan-bahan pembelajaran ini. Okay? Mungkin juga guru boleh gunakan bahan-bahan yang kita muat turun dalam bentuk video, dalam bentuk audio, slide, nota dan sebagainya yang boleh kita gunakan supaya kita tidaklah terlalu stres kepada nak internet. Maksudnya tanpa internet pun murid-murid masih lagi boleh belajar. Mereka download dulu. Okay? Baik. Perkara 77 ini, guru juga perlu menetapkan tempoh masa penggunaan secara di luar talian dengan mengambil kira pandangan ibu bapa. Jadi yang ini, bila ada tempoh masa, maksudnya yang ke atas tu dah sebut secara berstruktur dan juga secara terancang. Jadi yang ini terpulang pada sekolah. Dah ada pertanyaan di awal tadi, nak guna jadual mana, nak buat jadual macam mana, nak rombak balik ke jadual. Saya kira yang ini kan dah pun kita hadapi situasi ini semasa PKBB yang pertama dulu. Kan? Jadual itu masih boleh diguna pakai kalau kita tak berhajat nak rombak menimbulkan kesusahan, kesulitan, jadual itu masih diguna pakai. Ataupun kita nak stres kan kepada hanya subjek yang dilihat sebagai sangat kritikal berdasarkan data kita di sekolah. Kan antara 4 subjek itu mungkin subjek bahasa Melayu menjadi subjek yang kritikal kerana kalau untuk sekolah rendah TP1, TP2 ramai murid berada kat situ. Jadi subjek ni mungkin perlu dosage yang lebih banyak daripada subjek lain bila kita buat jadual semasa kita nak tetapkan tempoh masa itu. Okay? So kita dah lihat 2 kaedah
Dua pendekatan itu, dua pendekatan. So pendekatan yang terakhir ialah yang berkaitan dengan pembelajaran secara off-site. Tuan-tuan dan puan, seperti yang saya sebutkan tadi, manual ini bukan hanya digunakan waktu PKPP ini saja, PKPB ini, tetapi mungkin semasa wabak nanti dan mungkin semasa banjir, semasa bencana. Jadi apabila murid ditempatkan di mana-mana pusat komuniti, pusat-pusat pemindahan, premis yang kita isytiharkan sebagai pusat pemindahan, jadi di sini yang dikatakan sebagai pembelajaran secara off-site. Mungkin akan timbul polemik, susah dan sebagainya. Pada saya, kalau kita tak dapat buat 100%, kita jangan tinggalkan 100%. Kan? Buat setakat mana yang kita boleh buat, kan? Dengan mesejnya kita nak pastikan murid tadi dapat pembelajaran secara optimum. Okay? Kerana dah ada garis panduan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bilangan 8 2016 itu. Dan di peringkat PPD, kita akan bentukkan satu task force yang dipanggil sebagai Academic Support Team yang kita lantik dalam kalangan pegawai PPD, dalam kalangan pegawai angkat dan juga gabungan dengan guru-guru sekolah yang dilantik mengikut lokaliti kepada kes, kepada pusat pemindahan itu berada di kawasan mana. Jadi kita akan bentukkan tim ini, insyaAllah. Habis setakat ini berkaitan dengan pendekatan. Jadi kita pergi kepada kaedah, tuan-tuan, kaedah. Baik, bila sebut kaedah, katalah kita guna kaedah pendekatan secara online. Pendekatan secara online ataupun kita guna pendekatan secara offline. Bila offline, kemungkinan kita nak gunakan kaedah, kita nak gunakan modul. Modul. Bila guna modul, sangat-sangat penting kita pastikan modul itu berstruktur, dirancang untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Modul yang dibangunkan mesti ada perkara-perkara yang disebutkan di sini, seperti sasaran murid, tajuk, tema, objektif pembelajaran berdasarkan DSKP. Kalau sekarang mungkin bukan DSKP, sekarang kita panggil dokumen. Dokumen apa, tuan-tuan? Dokumen yang kita jajarkan itu, daripada DSKP Indo, dan kita dah ada dokumen penjajaran kurikulum itu. So sekarang base kepada yang semasa lah, yang terkini. Baik, kemudian perlu ada tempoh masa kepada modul itu. Ada tempoh masa, ada nota berkaitan dengan tajuk, aktiviti yang relevan dengan topik. Perlu sangat-sangat kita ingatkan, pentaksiran perlu berlaku. Pentaksiran perlu berlaku, kan? Sebagaimana yang seboleh mana yang kita fikir boleh kita ikhtiar, kita selaraskanlah supaya pentaksiran ini boleh berlaku. Walaupun kita katakan tadi murid tidak berada di depan kita secara fizikal, tetapi saya percaya visible learning ini perlu kita amalkan, kerana pembelajaran ini perlu terlihat dilaksanakan. Okay? Dan modul pembelajaran ini diedarkan pada murid berdasarkan rancangan RPH. Baik, tuan-tuan, berkaitan dengan RPH ini, kita masih lagi tertakluk kepada SPI bilangan 3 tahun 1999. 3 perkara asas yang perlu ada dalam RPH itu: objektif, aktiviti dan juga refleksi. Kan? 3 perkara ini perlu ada dalam RPH itu. Seringkas mana pun kita nak buat, 3 perkara ini
perlu ada dalam RPH kita. Cikgu nak guna, sekolah nak guna format apa saja, mungkin TS nak guna format dia, sekolah yang guna RPH nak guna format ini, nak guna format itu, tapi pastikan 3 perkara asas yang ada dalam SPI bilangan 3 tahun 1999 itu tetap kita letakkan sebagai tunjang kepada RPH kita. Kan sangat-sangat dititik beratkan RPH ini. Dan akhirnya murid perlu menyerahkan hasil tugasan untuk disemak, ditaksir sebelum menerima modul pembelajaran yang seterusnya. Kunjungan kami baru-baru ni ke beberapa buah sekolah, ada modul yang disediakan oleh sekolah base kepada subjek, disediakan kepada murid. Cumanya ada beberapanya yang mungkin masa kami semak tu belum disemak oleh guru yang terlibat. Jadi murid pulun lah, murid duk pulun jawab, tapi dia tak tahu sejauh mana apa yang dia jawab itu benar, betul, disahkan oleh guru dia. So ini juga mungkin akan jadi satu isu lah. Kalau kita biarkan dia berlalu begitu saja, nanti parent akan lihat bahawa kita tidak memeriksa. So yang ini saya serahkan, sangat-sangat minta kerjasama PGB, rakan-rakan di sekolah untuk pastikan perkara ini dapat kita bereskan dengan sebaik mungkin. Baik, pendekatan yang kedua. Okey, pendekatan yang kedua. Kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Tadi kaedah pertama tadi secara modular. Kaedah yang kedua ialah berkaitan dengan project based learning. Project based learning. PDPR berasaskan projek. Maksudnya apa? Mungkin boleh kita gunakan secara gabungan beberapa mata pelajaran, dan bagaimana nak laksanakannya? Ini garis panduan saja. Garis panduan saja. Kita beri tajuk pada murid, kita bimbing murid untuk kenal pasti kaedah, bagaimana dia boleh siapkan projek itu, bimbing murid untuk kenal pasti bahan, alat, kos, kemudian kita setkan time frame dia, kita bimbing murid untuk selesaikan projek, dan murid bentang hasil projeknya itu. Bentang ni mungkin boleh secara online ataupun secara offline, kan? Ataupun secara apa lagi yang boleh buat? Mungkin secara yang tadilah, offsite tadi. Okay? Baik. Dan akhirnya guru buat refleksi bagaimana projek yang dihasilkan tadi, statusnya tadi. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk project based learning ini suka saya sorot kembali peringatan kita bahawa PPD Hulu Langat telah pun memberikan satu sesi secara eksklusif kepada semua warga di Hulu Langat, guru Hulu Langat, yang berkaitan dengan project based learning ini. Dan kalau tuan-tuan nak lihat semula rakaman bagaimana nak buat project based learning ini, tuan bolehlah berkunjung ke YouTube sektor pembelajaran PPD Hulu Langat untuk melihat semula rakaman bagaimana project based learning ini boleh kita laksanakan di peringkat sekolah. Masih ada yang itu yang diberikan oleh pensyarah cemerlang dari IPG Raja Melewa. Jadi tuan-tuan boleh lihat balik, boleh replay, masih ada di YouTube itu. Baik, kemudian akhirnya mungkin kaedah ini juga boleh kita gunakan sama ada flip classroom, berasaskan inquiry, mastery, conceptual ataupun problem solving. So yang ini cikgu-cikgu saya rasa sangat pakar, sangat mahir untuk uruskan
situasi ini. Baik, kita pergi kepada bagaimana nak laksanakan. Bagaimana nak laksanakan. Okey, tuan-tuan, perkara nombor 9. 91, di sini disebut menyusun semula RPH. RPT, menyusun semula RPT. Pada saya tuan-tuan dah buat pun. Menyusun RPT itu base kepada dokumen penjajaran kurikulum. So tak perlu dah. Tak perlu dah susun. Follow up dan follow through saja. RPT yang sedia ada. Kemudian rancang. Rancang. Cumanya perkara satu tadi mungkin sedikit terganggu apabila takwim persekolahan kita agak terganggu. Mungkin 2 minggu dulu kita gunakan 21 minggu. Selepas sesi sekolah buka dulu 21 ataupun 22 minggu sesi persekolahan. Tolak dengan PKPB ni 2 minggu, mungkin takwim kita agak lari sikit daripada RPT yang kita rancang. Itu mohon buat penjajaran semula lah, kan? Buat catch up balik. Baik, kemudian tentukan penyampaian kaedah yang fleksibel. Yang pastinya, yang pentingnya ialah tuan-tuan berpakat dengan guru-guru, berpakat dengan ibu bapa, kita ambil kira semua situasi semasa dan juga ambil kira juga sumber yang ada pada murid. Kan? Kalau paling pun kok mana pun at least murid masih boleh belajar kalau kita nak edarkan modul itu melalui sekolah kita. Parent datang ambil dan sebagainya. Yang ini tadi kalau ikut fahaman saya, kita kena keluarkan surat lah. Kan? Kita kena keluarkan surat kebenaran untuk parent tu bergerak. Ambil dan hantar balik kerja itu. Dan guru ambil dan hantar balik untuk semak hasil kerja itu. Baik, kemudian sediakan bahan. Pastikan murid dapat tugasan latihan dirancang. Gunakan pelbagai kaedah pentaksiran, tuan-tuan. Seperti yang saya sebutkan tadi, pentaksiran mesti berlaku. Sama ada dalam bentuk kuis, tugasan, latihan ataupun projek. Kerana akhirnya nanti kita akan berikan bagaimana kita nak ukur perkembangan dan juga pertumbuhan murid. Jadi pentaksiran ini mesti berlaku. Adakanlah perbincangan dengan parent. Gunakanlah sebaik mungkin saluran sama ada WhatsApp group ataupun Telegram itu untuk convince, untuk meyakinkan parent bahawa kita sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan anak-anak kita sentiasa mendapat pembelajaran ini. Dan rekodkan penglibatan murid dalam PDPR. Rekodkan kehadiran murid. Sama ada dia terlibat di hadis kejap ke, yang ini saya serahkan dengan syarat bila orang tanya, orang tu tak tahulah siapa orangnya, sama ada PPD ke jabatan ke, tapi bila disemak berapa orang terlibat, berapa peratus murid yang terlibat, hari sekian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, so kita ada rekod itu. Jadi ini mesti boleh dikesan, boleh ditunjukkan dengan kaedah yang sesuai mungkin. Baik, peranan pentadbir. Pentadbir pastinya mesti memastikan perancangan dan pengurusan PDPR ini dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan. Kan? Tolong pastikan berlakunya clash antara subjek. Dan yang ini juga ada di isu. Ada yang komplain kata anak dia banyak sangat dapat kan tugasan. Di sebalik ada yang komplain anaknya tak dapat apa-apa tugasan. Beri tugasan salah, tak beri tugasan pun salah. Kan? Beri banyak pun salah, tak beri pun salah. Jadi yang ini tolong pastikan, gunalah kebijaksanaan kita, bijaksana lawan dia apa? Bijak sini ya. Untuk pastikan supaya isu ini dapat kita tangani dengan baik, dengan sebaik mungkin. Atur jadual.
Atur jadual pembelajaran yang fleksibel, kan? Janganlah rigid sangat, fleksibel. Bila sebut fleksibel ni tidaklah terlalu longgar sangat. Ikut murid lah. Dia nak masuk pukul berapa pun, kan? Dia nak bangun pukul berapa. Dan sebenarnya dalam tempoh PKPP yang lalu ada sahabat-sahabat kita di sekolah yang gurunya buat PDP waktu malam. Kan? Kenapa? Kerana anak-anak tunggu parent balik kerja, nak tunggu nak gunakan kemudahan peranti dan kemudahan internet yang parent guna tu. Jadi malam baru anak dia boleh belajar. So yang ini perlu buat engagement, perlu buat persetujuan sesama parent dan juga pihak sekolah. Kan? Jangan timbulkan isu saja. Jangan timbulkan isu, jangan jadikan isu. Okey. Pentadbir juga kena pantau PDPR dan juga beri sokongan kepada guru-guru kita. Seperti yang disebut oleh Tuan Haji tadi, walaupun PKPB, guru-guru boleh bekerja dari rumah, pastinya kita kena pastikan bahawa guru-guru bukan boleh balik ke kampung. Kecuali kalau sekarang kampung dia memang kat Kajang, okeylah. Tapi kalau kampung dia kat Kedah, dia nak cross balik ke Kedah, itu tak boleh. Keluar stesen itu. Bahkan nak keluar sampai ke Sepang dan sebagainya pun perlu dilihat perkara ini. Okay? Baik, kemudian ibu bapa dan guru perlu kita libatkan, perlu kita dedahkan mereka dengan maklumat-maklumat terkini. Ni dah ada ibu bapa tanya, macam mana ni anak saya? Tambah-tambah SPM trial sedang berlangsung. Jadi tolong berikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada ibu bapa bahawa saya difahamkan trial ini akan disusun semula penjadualan secara sambungan apabila berakhirnya PKPB nanti. Dan saya difahamkan dia juga dijalankan secara tertutup. Jadi mari kita pastikan dengan penuh integriti bahawa anak-anak kita ini dapat penilaian yang adil dan saksama. Bukannya ada setengah sekolah, dia tidak buat tertutup, dia biarkan dan sebagainya. Ini merosakkan integriti kita, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon sangat-sangat yang itu. Okey. Baik, kemudian ibu bapa juga perlu pastikan berhubung dengan pihak sekolah, dan sekolah kena berikan penerangan pada mereka bagaimana mereka boleh bantu anak-anak. Kalau pembelajaran di rumah ini, home based learning ini, kita galakkan ibu bapa bekerjasama dengan anak-anaknya untuk menyelesaikan tugasan project based learning, problem based learning itu. Kan? Tak apa. Yang itu. Cumanya kalau kita boleh pastikan anak dia boleh buat secara sendiri, it's very good. Lagi bagus, lagi baik kalau kita boleh buat begitu. So kita dah sampai ke akhirnya penutup. So manual ini kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh share dengan semua guru. Tuan-tuan boleh aturkan selepas ini bagaimana nak susun PDPR ini dengan guru-guru di sekolah, dan kita nak pastikan bahawa akhirnya mesejnya kita nanti murid-murid tadi tidak berlaku defisit pembelajaran, tidak berlaku defisit pembelajaran. Maksudnya mereka masih lagi dapat hak untuk mereka mendapat pembelajaran itu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sampai di sini untuk sesi perkongsian berkaitan dengan manual pengajaran dan pembelajaran. Kan? Kalau ada persoalan, kalau tuan-tuan malu nak tanya, tuan-tuan boleh tulis di ruangan chatting itu. Nanti urus dia kita
akan sorting perkara itu dan kita akan buat maklum balas cara bertulis dan kita akan hantar kita ke sekolah-sekolah untuk kegunaan bersama, untuk kegunaan bersama, kan? Kita akan cubalah seboleh mungkin untuk bantu rakan-rakan di sekolah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya sebelum kita bersurai, pastikan tuan-tuan daftar kehadiran, link kehadiran. Kita akan share sebentar nanti sama ada dalam Google Meet ini ataupun di saluran YouTube. Tuan-tuan boleh klik link itu ataupun tuan boleh scan QR itu. Jadi saya buka kepada perbincangan ataupun soalan-soalan sekiranya ada. Okey tuan-tuan, silakan. Okey tuan-tuan, kalau ada soalan? Kalau tak ada, nampaknya tuan-tuan wajah ceria, nampak hebat semuanya tu, nampak jelas, jelas, dah terang semuanya tu nampak, tak ada bekut, dahi, tak ada yang nampak. Okey, saya kira kita akan bersurai sebentar nanti. Sekali lagi mohon segala peringatan yang kita berikan tadi, segala peringatan yang diberikan, yang disampaikan oleh Tuan KPPD tadi, begitu juga dengan apa yang kita sampaikan melalui manual ini. Mesejnya ada orang tanya, kena buat ke RPH tu? Dah jelas, dah jelas, kena buat, kena buat. Kerana itulah dia satu-satunya dokumen profesional kita. Kita bukan buat kerana orang nak semak, tapi kita buat RPH itu kerana itulah dokumen kita, dokumen profesional. Kita nak guna dia kerana kita nak tahu sejauh mana dah kita buat, sejauh mana dah kita deliver kepada murid, sejauh mana dah murid boleh co-op dengan kita punya proses pembelajaran itu. Jadi kita buat tu kerana kita lah, bukan kerana kita buat kerana nak produce kepada PPD ke, nak produce kepada JPN ke, ataupun nak produce kepada pihak Nazir dan sebagainya. Tetapi suka saya nak ingatkan bahawa kita buat RPH itu kerana memang itu profesional kita. Kerana sebelum ni ada beberapa sekolah yang kita pergi, ada beberapa daripada kita yang termiss. Saya gunakan termiss lah, dia bukan sengaja tak nak buat, tapi mungkin hari tu tak buat. Jadi macam mana kita nak laporkan? Maksudnya, so ingatan ini saya streskan betul-betul bahawa RPH itu sangat penting, perlu kita buat. So berulang kali saya sebutkan ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita dah share, urus dia dah share link kehadiran itu. Tuan-tuan boleh masukkan link itu, dan kalau tak ada sebarang pertanyaan, sekali lagi saya tanya kalau ada. Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Selamat, sama-sama kita amalkan amalan-amalan yang disarankan oleh KKM kita, Kementerian Kesihatan. Sama-sama kita elakkan perhimpunan perjumpaan yang melibatkan ramai. Seboleh-bolehnya kita jagalah jarak kita jagalah amalan cuci tangan, basuh tangan, dan kita nakkan sangat-sangat kita kembali balik kepada normal keadaan kita sebelum ini, kan? Kita tangguhkan dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As.
Terima kasih banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak, terima kasih. Terima kasih.